Baiklah, seperti yang dijelaskan di awal program tadi, bengkel pertama iaitu bengkel biologi akan dikendalikan oleh Cikgu Muhammad Fazli bin Dollah dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Terengganu. Buat pengetahuan semua, Cikgu Fazli merupakan alumni Universiti Putra Malaysia ini sendiri. Beliau juga pernah menjadi pemenang anugerah pencipta kandungan digital kebangsaan pada tahun 2021. Pencapaian luar biasa tersebut telah membuktikan kredibiliti yang ada pada diri beliau. Pelajar semua sangat bertuah kerana berpeluang menuntut ilmu dan nasihat daripada beliau. Jadi tanpa berlengah lagi, saya serahkan majlis kepada Cikgu Muhammad Fazli bin Dollah dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Terengganu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Alisa sebagai pengacara majlis pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar, especially calon-calon SPM 2021. Pertama sekalinya, saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur iaitu setahu saya daripada Kolej 14 dan juga Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM dengan kerjasama SMK Pesisiran Perdana Ledam dan juga SMK Sungai Abung Muar. Jadi saya juga seperti yang dibagi tahu oleh pengerusi tadi, saya adalah alumni UPM. Saya daripada dulu saya Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah, KOSAS dan saya belajar di Fakulti Bioteknologi. Saya lulusan Bioteknologi. Okey, so masa yang diberikan untuk saya pada pagi ini adalah 2 jam dan saya akan fokuskan kepada kertas 2 kertas 2 iaitu biologi kertas 2. Jadi saya mohon supaya kita punya webinar pada pagi ini adalah satu webinar yang interaktif, two-way communication. If you have any questions, you can answer directly ataupun sebagai adab, mungkin kamu boleh tekan ikon tangan tu dekat bawah tu ada raise hand kan. Jadi mungkin pengurusi, mungkin saya tengah asyik syok tengah bercakap, mungkin pengurusi nampak, boleh tanyalah. Siapa yang nak bertanya tu boleh teruskan bertanya, ataupun kalau segan boleh gunakan ruangan in-call message ataupun chatting tu untuk bertanya. Okey, so saya share screen sekejap. So apa yang saya nak kongsikan pada pagi ni mungkin sebahagiannya dah kamu tahu dan mungkin cikgu-cikgu kamu pun dah pernah memberikan tips yang sama lah. Jadi kalau benda yang saya sampaikan ni adalah benda perkara yang dah kamu tahu, anggaplah ianya sebagai ulang kaji dan juga pengukuhan kepada pengetahuan yang sedia ada. Okey, so bengkel kita ini sebelum saya mulakan, saya nak perkenalkan dirilah. Nama saya Cikgu Muhammad Fazli bin Dollah dan saya mengajar di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Subjek utama saya adalah biologi dan di sekolah saya mengajar biologi ni dalam DLP, iaitu Dual Language Program. Jadi kalau slide saya tu ada yang bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu faham je lah. Kalau saya bercakap dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu tu, saya campur-campur tu kena faham lah. Dan kalau ada istilah-istilah mungkin ramai yang dalam webinar pada pagi ni adalah daripada aliran perdana yang menggunakan bahasa Melayu. Sekiranya istilah-istilah biologi yang saya gunakan tu tak kena dengan apa yang kamu belajar dalam bahasa Melayu, tolong betulkanlah, sebab saya tak menggunakan buku teks bahasa Melayu. Jadi istilah yang KBSM dahulu dia mungkin ada perubahan dari segi nama, jadi mungkin tak sama. Jadi mungkin saya terguna istilah yang lama. Okey, sebab saya mengajar dalam DLP. Okey, so sebagai mukadimah, saya mempunyai YouTube channel. Jadi kalau siapa yang belum follow, boleh follow lah untuk tips-tips dan juga
topik-topik tertentu saya ada buat video. Ini video kebanyakannya saya hasilkan semasa PKP lah. Bila dah buka sekolah secara bersemuka ni kurang masa untuk merakam video kan. Tapi insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan fokus kepada teknik menjawab lah. Untuk kertas 2 lah, especially sebab saya punya niche area ataupun kepakaran saya adalah dalam kertas 2. Okay, so ada lebih daripada 100 video lah dekat YouTube saya. Dan dekat Telegram pun saya ada channel, boleh follow. Sekarang ada 5,000 subscriber juga. Okay, dekat channel ni saya kongsi-kongsikan nota lah, nota ringkas, nota grafik, nota pembelajaran, soalan-soalan, percubaan dan sebagainya. So boleh follow saya punya channel Telegram dengan nama Cikgu Fazli Biosensei lah. Dan juga saya ada TikTok. Okay, saya pelbagaikan platform untuk saya menyampaikan ilmu. Dekat TikTok saya gunakan bahasa Melayu. Dekat YouTube saya gunakan DLP English ataupun bilingual. Okay, so boleh follow saya punya TikTok. TikTok saya fokus dalam bahasa Melayu untuk konten yang simple-simple seperti istilah-istilah ataupun fakta-fakta yang ringkas lah. Ini yang saya dapat pada hujung tahun lepas, anugerah pencipta kandungan digital sempena Hari Guru. Okey, dan ada artikel berkenaan dengan career zoology dalam Sinar Harian juga keluar pada hujung tahun lepas, bulan 12. Okey, so apa pun kurang daripada 45 hari untuk kita menghadapi SPM, dan dalam bulan 2 nanti pun sudah bermula ujian lisan ujian lisan dan juga ujian amali. Ujian amali bersepadu nanti so pelajar-pelajar kena bersedialah. So kena tanamkan kepercayaan kepada diri bahawa SPM ni adalah batu loncatan untuk kejayaan yang lebih besar. Step yang pertama ni biasanya step yang paling susah lah, SPM ni. Tetapi bila kamu dah melepasi SPM ni, insyaAllah langkah-langkah yang seterusnya lebih baik dan lebih mudah. Okay, now kita akan masuk kepada core business kita ataupun tujuan webinar kita pada pagi ni, iaitu kita nak fokus kepada biologi kertas 2, di mana kod peperiksaannya, kod kertasnya adalah 4551. Okey, 4551/2. Okey, dan bermula pada SPM 2021 ni. Okey, calon-calon tahun ni adalah calon-calon pertama yang akan menghadapi SPM dengan format yang baru. Format baru bagus, Oviga. Okey, di mana berlaku perubahan yang drastik jugalah boleh dikatakan kepada format yang baru disebabkan oleh silibus yang mereka pelajari adalah silibus KSSM, kurikulum standard sekolah menengah. Jadi ini adalah first batch. Jadi batch 2021 ni akan jadi penanda aras kepada silibus yang baru ini. Jadi kita harap keputusan yang dicapai nanti adalah sangat-sangat baguslah. Okey, so ini adalah perubahan yang kita boleh nampak. Saya pergi sekali imbas sahaja sebab kita nak fokus kepada kertas 2. Okey, kertas 1 sebelum ini KBSM 50 soalan dengan markahnya 50. Okey, dan masa menjawabnya 1 jam 15 minit. Okey, 40 soalan saja. Maksudnya dah jadi sedikit markah dia. Okey, untuk kertas 2, okey, kertas 2 dia dah bahagikan kepada 3 section. Kalau silibus lama dia 2 section saja, markah adalah 100. Okey, dan masa menjawab 2 jam 30 minit. Okey, manakala paper 3, kertas 3 untuk silibus lama adalah ujian bertulis. Okey, mengandungi 2 soalan. Tetapi untuk ujian practical test ataupun ujian amali bersepadu ni, okey, ianya hanya melibatkan 2 tugasan eksperimen. Tapi kalau tengok kepada ujian percubaan baru ni, hanya ada 1 eksperimen saja. Okey, di mana setiap subjek digabungkan sekali, fizik, kimia, bio digabungkan dalam 1 paper. Masa menjawab untuk kesemuanya adalah 1 jam 45 minit. Di mana setiap soalan tu, setiap subjek diperuntukkan selama 45 minit. Jadi pelajar akan jawab 1 soalan dan jumlah markahnya sebenarnya dia adalah
15 markah. Okey, 15 markah. Ini silap 15 markah saja. Jadi total mark dia adalah 155 markah. Jadi itu adalah secara ringkas perubahan format yang berlaku untuk kertas biologi. Okey, sekarang kita nak tengok kepada kandungan dalam kertas 2 biologi. Okey. Untuk kertas 2 biologi, dia dah bahagikan kepada 3 section, 3 section. Section A, okey, section B, okey, section B dan juga section C. Okey, all are written test. Semua section tu adalah ujian bertulis. Okey, dan semuanya adalah soalan subjektif. Okey, di mana bahagian A adalah soalan subjektif struktur. Soalan berstruktur, isi tempat kosong, ada ruangan jawapan di mana ianya mengandungi 8 soalan. Kalau format lama dia hanya ada 5 soalan sahaja. Maksudnya jumlah soalan bertambah dan bermakna lebih banyak tajuk akan ditanya. Okey. Dan jumlah markah dia sama, tak berubah dengan yang lama, masih lagi 60 markah. Dan jangka masa untuk menjawab yang dicadangkan adalah 1 jam 30 minit. Okey, untuk bahagian B, bahagian B adalah bahagian subjektif esei. Dan nama dia adalah closed response. Respon tertutup. Nanti saya akan jelaskan apa maksud esei respon tertutup. Untuk bahagian ini ada 2 soalan. Okey. Respon terhad bagus. Close respon, respon terhad ataupun respon tertutup. Okey. 2 soalan, hanya perlu pilih 1 dan setiap soalan tu mengandungi 20 markah. Okey, wajib pilih 1 sahaja dan masa yang dicadangkan adalah 30 minit. Okey, bahagian C yang tak ada dalam format lama iaitu bahagian subjektif, essay open response, respon terbuka. Okey, dan soalan ni adalah soalan wajib jawab. Hanya ada 1 soalan dan wajib jawab. Jadi soalan essay kalau kita nak bandingkan dengan silibus lama, dengan format lama, dah berkurangan 1 soalan essay. Kalau format lama, 4 soalan essay hanya perlu pilih 2. Okey, tetapi format baharu dia dah bahagikan kepada 2 bahagian B dan juga C. Bahagian B mesti choose one. Okey, pilih 1 sahaja. Manakala bahagian C tu wajib jawab. Okey. Jadi ini akan meningkatkan, sebenarnya perubahan format ni adalah sesuatu yang baik lah, sesuatu yang bagus di mana pecahan markah telah pun berubah. Okey, especially untuk soalan struktur lah, soalan section A. Di mana kalau sebelum ni dia ada 5 soalan, setiap soalan tu nilainya 12 markah. Setiap nombor soalan. Tetapi dengan perubahan penambahan bilangan soalan ni dia dah jadi 8, maka dia dah kurangkan. Soalan nombor 1 6 markah, nombor 2 7, 7, 7, 5 hingga 7, 8, 8 dan juga soalan nombor 8, 9. Jadi maksimum dia adalah 9 markah bagi setiap soalan. Okey, so jumlah markah kat sini berbezalah, mungkin akan berubah tetapi maksimum dia adalah 9 markah. Dan biasa soalan 1 sampai 4 ni biasanya 6 hingga 7 markah sahaja. 1, 2, 3 ni biasanya soalan beraras rendah. Soalan 9, 10, 20 markah. 20 markah, pilih 1 saja. Okey, dan ini adalah wajib jawab. Jadi total mark dia kat sini adalah 60 markah. Okey, soalan struktur 60 markah, kat sini bahagian B 20 markah dan bahagian C 20 markah. Jadi akan jadi 100 markah.